Minta ni nak. Oh, kita tu. Maaf. Hai, Assalamualaikum semua. Give me a moment, okay? Oh, sir, apa ni? Hai. Diorang pakai link. Link? So tak ada ni ya? Tak ada. Live meeting? Jep. Okay, tak payah. 667. Tadi pun saya bawa phone. Patutlah seorang je. Alright, okay. Okay, Assalamualaikum. Good morning everyone. Apa khabar? So hari ni kita jumpa pagi kan. Semua orang dah bangun, dah mandi ke belum? Ada yang tak mandi. I know. Rambut serabut macam Pontianak. Baik ni saya dah tahu dah. Memang tak mandi lagi tu. Gosok-gosok mata lagi kan. Hai Najwa, hai Sabrina. Yelah, budak baik memang. Anak-anak semua baik kan. Okay guys. Today is Tuesday, right? Tuesday, you have another few days to enjoy. Waking up late in the morning. Yelah. I'm good, people. Saya rasa sihat gila, cuma biasalah. Kadang-kadang, like last night, I went for my badminton game. Lepas tu ada sprain kat kaki sikit je. Tapi nanti hilang lah, rendamlah ais. Tak pernah belajar. Kejap kita nak tengok siapa yang tak pernah belajar tu. Siapa yang tak pernah belajar tu? Kejap. Alamak, mana dia? Sanaul Shaima. Oh, okay. All right, I understand that all of you out there are all over Malaysia, right? And some of you are my students, some of you are not my students. Tapi tak apa, macam biasa. Saya tahu some of you are in my Telegram group, right? You follow me, and cuma kadang-kadang tu diam. Okay. Tak nak pergi sekolah? Mana boleh tak nak pergi sekolah. Dah lah nak ambil SPM this year, tak nak pergi sekolah. Mana boleh. Guys, memanglah online class enjoy lagi kan? Sepaham. Sebab kadang-kadang bila kamu balik sekolah, I'm not, okay, saya cakap ni sebab saya tahu. Sebab saya mengajar dekat sekolah. I am one of the ketua bidang. Saya ketua bidang bahasa dekat my school. You see, bukan nak kata cikgu sekolah tak best. Ada yang terlalu old school kan, yang asyik buku-buku teks je tu. Kena berubah diorang ni kan. Tapi nak buat macam mana? Walaupun cikgu di bawah myself sendiri pun, I keep on telling them we have to change. Now is different. It is not like before kan. Satu lagi kan, saya rasa kan sekarang sekolah boleh bawa phone lah kan. Kalau lah saya jadi pengetua kan. Cakap, okay, semua boleh bawa phone. Nak buat essay senang. Tak payah. Saya pula nak kena fikir. Every time we do essay dekat sekolah kan. Nanti, the first thing you all akan tanya, sir, nak start macam mana sir? How to start the essay? Nak kena bagi. Lepas tu tanya, dah sejalan-jalan kan? Jalan-jalan. Kenapa tak start lagi? Menung apa ni? Tak ada idea. Nak cari what is the best point for first paragraph? Takkan saya nak kena suap kan? And yet we have laptop, we have tab, we have phone. Boleh Google sebenarnya, betul tak? That is the point of technology. Tapi teknologi tak boleh bawa ke sekolah. Itu masalah dia. Now, why it is like that? Saya cerita sedikit. Okay, kita ada masa sikit. Saya cerita sikit kenapa
sekolah, kebanyakan sekolah lah. Kebanyakan sekolah tak bagi budak bawa phone sebab ada banyak kes. Saya tak ingat dekat negeri mana ada kes students, boy and girl buat projek kat dalam toilet, lepas tu record video, salah guna. That is the problem. Ada yang guna phone ambil gambar cikgu, lepas tu make fun of the teachers. That is wrong. That's why kalau buat TikTok, cikgu duk tulis kat depan, korang duk gelek TikTok kat belakang, misuse the phone. That's why. So kalau student semua boleh guna responsibly, then I think we can do that. Tapi itulah, ada sesetengah golongan, a group of students yang macam sakai sikit kan, macam tak pernah jumpa phone kan. Itulah problemnya. They should be able to differentiate masa bila nak buat tu. Perak, tak pernah jumpa phone kan. Jadi nak buat benda pelik-pelik daripada boleh memudahkan kerja kat sekolah jadi menyusahkan kan. So hopefully one day sekolah bagi bawa phone. Kalau sekolah bagi bawa phone kan, I'm so happy. Banyak problem will be solved kan. Tadi ada soalan, macam mana nak belajar dekat hostel. Nak rajin belajar dekat hostel, benda tu kena tanya sini guys. Duduk hostel ni kena ada jati diri yang kuat. Yes, you all kena be independent dan otak ada kan. Otak ada, pilih yang baik. Memanglah dekat hostel tu dia macam-macam perangai ada itu, ada ini. So we have the option to choose. Nak pilih, nak buat apa. Okay? Semuanya pilihan kita. Itu je yang saya boleh cakap. Kalau pilih nak ikut orang lepaklah. Kalau pilih nak ikut orang belajarlah. You, macam saya punya note selalu ada dekat quotation tu, you are the pilot of your destiny. Nobody can do it for you. Kena tahu mana yang baik, mana buruk. Itu je yang saya boleh cakap. Sebab pilihan tu di tangan kita. Benda tu kita yang nak. Macam bawa kereta, bawa motor. Kau nak kiri, pergi kiri. Kau nak kanan, pergi kanan. So, it is your choice. Kalau tak pegang steering langsung, accident. Meaning, if you don't control yourself, then you will be somewhere yang tak bagus. Itu je yang tips yang saya boleh cakap. Sebab kita ada otak, ada akal, boleh fikir. Right? Kita akan buat salah. We will make mistake. Tapi janganlah repeat the same mistake. Kan? Betul, Masya? Okay. Okay, guys. First of all, thank you very much. Thank you very much for being with me today. Oh, satu lagi. Cara nak last minute study. Last minute study ni dia revision last minute. Kita tak boleh nak, katakan sekarang ni bulan now is March, right? Let's say if they don't postpone your SPM, your exam will be sometime in late November macam tu. Takkan Oktober baru kita nak study? No. Benda tu memang tak boleh. It is impossible. Last minute study to me is just for revision. Okay? Contohnya ujung-ujung tu kita revise balik. Itu je. Kalau nak compress, let's say kamu SPM ni syllabus dia Form 4 and Form 5, right? Lepas tu kamu nak compress yang 2 tahun ni jadi seminggu. Memang impossible lah guys. Memang tak boleh. Kan? Ya, memang tak boleh. So, kena buat sedikit. Nah, macam mana cara dia? Begini. Now,
I would like to share my experience. Dia macam masa saya belajar, saya pernah lah dekat universiti ada beberapa semester kan. Ada satu semester tu masa saya mula-mula masuk kan, sebanyak lepak. Lepas tu dekat nak exam baru study. Memang tak dapat guys. So I change my strategy. Jadi kita buat sikit. Benda tu constant. Dan bila kita buat sikit-sikit dan secara continuous, kita tak akan rasa stress. Bila datang dekat exam pun kita tahu kita dah prepare, cuma kita nak revise saja benda tu. Okay? That is one. Satu lagi guys, ingat, kita nak menuju ke mana? By the end of our journey, there is an examination. Ingat tu je. Okay? There is an examination, nama dia SPM, and that exam is super important. Exam tu is the ticket untuk masuk U lah, itulah, inilah, dan macam-macam lagi. Jadi, kalau you rasa benda tu penting, you want to go somewhere, then start from now. Kalau you rasa benda tu tak penting, tak boleh buat apalah. Semuanya, tanya diri sendiri. Ya. InsyaAllah sempat, kalau kita, contoh dia macam ni. No. Hari ni bukan nak share motivasi nak belajar. Okey, yang tu kita ambil satu session lain. Hari ni saya nak share bahasa Inggeris. Hai Nurin. Okey. Kejap lagi saya akan tengok. Everyone, welcome to my class. Saya tahu ramai yang tak belajar dengan saya, ramai yang belajar dengan tutor-tutor lain. My friends, they are also hebat. And hari ni, I feel very proud because I have the opportunity to meet you all. Walaupun tak nampak, tapi I can feel you are with me. Okay? Okay guys, nota dah ada belum? Do you have the notes? Hari ni, saya nak cerita pasal tenses. Okay, by the way, my name is Sir Shukri. In case you all don't know, saya nak cerita pasal tenses. Tenses ni, to tell you the truth, masa saya belajar dulu pun saya serabut. Kenapa saya serabut pasal tenses ni? Sebab cara cikgu ajar dulu, dia buat kita belajar ikut sedap tak sedap, tahu tak? Dan benda tu still exist until today. Sampai hari ni pun ramai student yang masih belajar, macam contoh saya tanya, kenapa dalam ayat tu letak bin, B-E-E-N? Sedap sir, it sounds correct, it sounds good. Ayat saya rasa macam power sangat. Okay, mana boleh? Yelah, I agree. When we study English kan, when we study English language, dia ada dua benda. Bila kita nak jawab, bila kita nak tulis. Sebab grammar bahasa Inggeris ni, dia tak ada satu benda yang black and white. Sometimes dia ada grey area. Kadang-kadang boleh, kadang tak boleh. Kadang-kadang ada black and white rule. Kadang-kadang tak ada rule, dia berubah-ubah, dan benda tu kita kena biasakan. Jadi bila kita tulis tu ataupun bila kita jawab soalan, I can say 70%, 70% is based on grammar rules, and another 30% saja based on bisikan naluri, sedap tak sedap. Okay, it helps sometimes. So itulah dia bahasa Inggeris. By the way, what is grammar? Grammar tu apa? Sebelum saya masuk tenses ni, grammar tu apa? Adib Hakimi. Okay, hi.
Syaimah cakap tata bahasa. Okay, let me clarify this. Jaspreet, saya cakap banyak kali dengan my student cakap, ni, kejap. Jaspreet cakap tata bahasa, kau jaga Jaspreet. Ingat, bukan my student je yang jawab macam tu. Nak kena. Okay. Macam ni. Kalau orang tanya, grammar tu apa? Selalu jawapannya ialah tata bahasa. Betul tak? Sebenarnya, kalau tata bahasa, itu adalah translation from English to BM. Okay? Grammar adalah undang-undang bahasa Inggeris. The rules of English language. Siap Jeffrey. Siap. Kejap lagi after class siap. Okay. Now, tata bahasa pula ialah undang-undang bahasa Melayu. Itu beza dia. So, dalam bahasa Inggeris ni dia ada undang-undang. Kenapa ada undang-undang? Supaya kita tak melakukan kesalahan grammar tadi itulah. Yes. Okay. Now, and one of the confusing part of English language is the tenses. Tenses ni kamu dah belajar lama, tapi masih lagi macam you're confused with tenses. Ini mungkin sebab foundation tu tak kena. Asas tenses tu mungkin tak didedahkan awal. Jadi bila begitu, kita susah nak faham. And furthermore, tenses ni does not exist in BM. Contoh dia, ada tak dalam BM macam ni? Macam kalau dah kan, pagi tadi kan, makan dah, saya makan dah tadi. Okay? Ataupun dia sedang menangis. Menangising. Ada? Menangising. Ada? Tak ada. So, bila benda-benda macam tu tidur. Bila benda-benda macam tu tak ada dalam BM, when the rule does not exist in BM, so it is a bit difficult for us to apply the rule in English. Kita tak biasa dengan benda tu. Okay. Now, basically, tenses is about time. Tenses ni kena mengena dengan masa. Dan dalam bahasa Inggeris, hanya kata kerja sahaja. Okay, pandai ni ya, penatik. Ni dia kena mengena dengan kata kerja sahaja. Dia verb tu akan berubah mengikut masa. For example, maximum in English word, katakan kita ambil perkataan eat. Ni, dia boleh berubah beberapa bentuk. For example, this is plural, kita ada pula singular, eats. Kalau dah lepas, kita ada eat. Lepas tu kalau participle dia, kita ada eaten. And then kita ada present participle dia, eating. 1, 2, 3, 4, 5. Dan bila kita tengok, for example guys, sebagai contoh ya. Sebagai contoh, kalau kita tengok ni. Kita tahu tak benda tu berlaku bila? Do you know roughly when the action is done? Kita dah tahu. Kita tahu benda tu dah lepas, but we don't know exactly when, right? We don't know exactly when, but we know that the action of eating is already done just by looking at the spelling. Agree? Yes. Tapi kalau BM, kita tahu tak benda ni bila dilakukan? We don't know because it doesn't give any indication.
sebelum, sekarang, depan ke, sama je. Okay, so that is the beauty of English language. It is accurate, dia tepat, dan dari perkataan tu kita dah tahu, boleh agak masa dia bila. So jadi secara ringkasnya, tenses is about time, mengenai masa. Dan masa ni, in tenses, it is divided into 3. Jom kita tengok apa ni, nota ni. Okay, nota tu you all ada kan? You all just rujuk dekat situ. Saya nak cerita secara ringkas dulu before we go into detail. Tenses, nampak tak kat atas ni? Nampak tak? Okay, cun. Dia dibahagikan kepada 3 masa utama. 3 major time frame. We have the present, we have the future, and we have the past. Okay? Ada 3 major time frame. And each one of them, dia ada 4 lagi. Dia ada 4. Okay? Sini ada simple present tense, tak apa-apa semua. So all together kita ada 12 tenses, guys. Semua sekali ada 12 tenses. And of course, we don't have the time to discuss all of them. Dan kalau dalam my class tu, kita dah discuss 2 lah. Kita dah discuss the present tenses and the past tenses, dan future tu kita tak buat lagi sebab setiap satu tu dia ada pecahan-pecahan dia. Dan hari ni kita nak sembang pasal kepentingan tenses. Kita guna tenses dekat mana? Kenapa kita perlu belajar tenses? Jom tengok ni. First of all, the first one, tenses are marked under language. Dia dalam pemarkahan penulisan, it comes under language. Language tu kat mana? Jom saya tunjuk. Saya akan bagi korang puas hati benda ni. Nak bagi tahu yang tenses ni tak boleh nak buat main-main, kan? Bila the marking for your essay part 1, part 2, part 3 is the same. Dia ada content atas, dia ada communicative achievement. Lepas tu dia ada organization. Dan last kali dia ada language. Okay. Ini 5, ini 5, ini 5, ini 5 juga. So total 20 markah setiap essay, setiap section tu. So dalam language ni lah yang dia ada grammar tu. Okay, grammar tu. Yang dalam grammar ni lah yang ada tenses tu. Okay, selain daripada vocabulary, ni, benda ni. And this is the thing that always bring our marks down. Okay, so that's why I hope by sharing some information on tenses today, we can minimize the mistake dekat situ. Alright, guys. So far, so good. Are you following me? So far, so good. Good. Okay. Next. Look at number 2. Tenses are widely used in essay writing. Of course, dalam essay, benda tu yang banyak kita pakai. Now, guys, dia apa masalah kita antara essay and tenses? Essay, tenses. What is the problem? You see, the problem is this. Contohnya kita belajar hari ni, ya. I'm going to share with you some important tenses. Hari ni saya nak widely used. Okay, banyak di mana. Bila kita belajar tenses, saya cakap okay, dalam report kita guna bentuk tenses macam ni, bla bla. Oh, saya faham. Tetapi bila you all tengah tulis essay tu dalam exam, priority dalam otak ni,
ni nak cakap apa dalam English? Lepas tu aku tulis apa? So your mind bagi fokus dekat isi, nak cari perkataan dan apa yang pasal tenses, grammar ni ke laut. Cuma yang ada bunyi sedap. That's all. Kan? Macam lantak benda tu, bunyi sedap ni. Okey, betul lah tu. Dia punya rules tu dah gone. Why? Sebab you focus on the points. So benda ni nak kena practice. Okay? Okay, and tenses are widely used in speaking test too. Dalam speaking test nanti pun ada markah untuk tenses dan under language, dia check lah. Contohnya aku cakap, hello, my name was Shukri. Takkan nak cakap macam tu kan? Itu benda basic lah. Kalau nak cerita benda lain, okay. Lagi, next. Different essay uses different tenses. Essay berlainan menggunakan tenses yang berlainan. Kadang-kadang ada yang combination. Saya nak cerita ni, tenses tu banyak digunakan dalam essay jenis apa. Contoh dia, kita tengok story. Okay? When we write story, mostly we use past tenses. Saya tak cakap past tense saja. Okay? Past tenses. Maksudnya ada simple present, simple past tense, past continuous, past perfect tense. Okay? Alright, next. Report. Report. Bila kita tulis report ni benda yang kita dah pergi. Contohnya, korang dah pergi orang Kedah. Pergi Aman Central contohnya. Balik report dekat mak. So you report in past tense lah. Dan guna passive form. We just ingat. I'm so touched. Saya bangga lah my student ingat apa yang saya ajar tu. Okay. Next, email. Email ni a combination of present and future tense. Selalu bila saya tengok soalan email, dia tak ada cakap benda yang dah past. Dia selalunya minta kita cadangkan sesuatu. Okay. Let's say our friend suggest us to go somewhere, nak bawa apa semua. Itu semua present tense and future dekat situ. Okay. Next, article. Article is combination of tenses. It depends on the topic lah. Yang ni, article ni. Passive form tu apa? Baik, good question. Sesuka pagi-pagi ni dapat soalan yang padu macam tu. No problem. Kejap, tadi ada soalan. Sebelum pergi lagi panjang, let us look at the question first. Review. Review kejap lagi saya cakap. Thank you. Sekejap, saya tulis dulu. Review. Okay. Alright. Passive form tu apa? Okay, I will answer to you shortly. Sir, email memang masuk SPM. Okay, Nurin. Question from Nurin. Email memang masuk SPM. Guys, macam ni. Dalam paper 2, in paper 2, English language, dia ada 3 section. 3 part lah. Part 1, part 2, part 3. So far, part 1 ni cuma email. Part 1 cuma email. Saya cakap ni bukan berdasarkan buku kerja. Sebab dekat sekolah, kita orang dah dapat daripada KPM. Walaupun KPM, Kementerian Pelajaran, keluarkan lambat sedikit contoh-contoh soalan, sedangkan buku kerja dah keluar awal. So bila diorang keluar tu, part 1 email saja. So far lah, kalau tak ada perubahan. So far itu je. But sometimes ada buku kerja yang mungkin dia tak ikut tu, dia tukar benda. So itu yang buatkan kita keliru ya. Alright, next. Review tadi. Yes, exactly. Review. Kita guna tenses apa? Review ni pun combination of tenses. If you follow my lesson, ataupun kalau you all tak follow my lesson, kalau you all follow my Telegram group tu, saya ada bagi tips macam mana nak tulis review. This paragraph buat apa? Guna tenses apa? This paragraph buat apa? Guna tenses apa?
Dia untuk review ni combination of tenses. Nak link Telegram? Boleh ha. Siapa tak boleh? Sat nak bagi. Sat nak. Okay. Saya tak kisah. Tak belajar. Even if you're not my student, no problem. I like to impart knowledge. If you can learn something from me, good, no problem. You go to my IG, search Syukri. Okay. You go to my IG, search Syukri. Bawah tu, you all click dekat link tu. Klik dekat link 3 tu. You pergi dekat form 5. Okay. Very easy, very simple. Ya, dekat bio tu, dekat situ ada. Okay. So dekat situ kalau you all nak explain semua jenis karangan. Sekejap. Norman minta explain semua jenis karangan bahagian 3. Hari ni I'm so sorry Norman. Saya minta maaf sangat. Like from the bottom of my heart, I have to apologize. I can't do that today. Tapi you can always DM me dekat situ. I will share with you. Yeah. Let's carry on with our lesson today. Now, soalan tadi, soalan padu. Apa beza ayat aktif dan pasif? Now, I would like to go to the basic first before we discuss other tenses. Dalam tenses ni, dia ada ayat aktif dan ayat pasif. Sebab sekejap lagi, bila kita belajar tenses tertentu, I will introduce to you, okay, this is simple, contohnya lah, simple present tense aktif, simple present tense pasif. Lepas tu kamu akan tanya, sir, itu bukan past tense ke? So sebelum korang tanya soalan-soalan yang macam tu, better I give you the basic first. Okay, you look at this. Understanding active and passive form. Okay, macam mana kita nak faham dia? So, ini subjek. Lepas subjek tu ada verb. Ini sebagi contohnya ini simple present tense, ini present continuous, ini present perfect tense. Benda yang sama. Ayat atas ni tenses yang sama, but this one is the subject is active, the subject is passive. Macam mana kita nak menentukan ayat itu, the sentence is active or passive is based on the subject. Okay? Bergantung kepada subjek. Jadi kalau kita faham benda asas ini, guys, contohnya bila kita buat gut feeling ataupun rational clues ke apa, contohnya ada subjek, lepas tu ada tempat kosong nak isi verb apa, we can guess already what kind of verb kita nak letak dekat situ. Cuba tengok ni Ini bentuk kata kerja ni yang membentuk tenses itulah. Bentuk kata kerja ni yang membentuk tenses. Okay, kalau you refer dekat kita punya notes, ni yang bahagian, saya tak tunjuk dekat screen, saya tunjuk dekat sini, you all tolong tengok. Ini campur ini jadi tenses. Okay, ini campur ini jadi tenses. Name of tenses tu, ini dia punya ingredient ya. So yang inilah dia. Okay, alright, cuba tengok. My Sarah takes the newspaper. My Sarah takes the newspaper. Dia aktif kan? Dia buat something. Okay, itu ayat aktif. Nah, macam mana ayat pasif? Bila ayat pasif, subjek tu newspaper. No, subjek yang pasif ni, passive subject is considered as helpless. Kejap lagi saya akan terang lebih lanjut. Contohnya, the newspaper is taken by my Sarah. Okay. The man is helping my father. My father is being helped. Ayah saya dibantu oleh orang-orang itu, the man. Next, Hui Mei has taken her medicine. The medicine has been taken by Hui Mei.
Kenapa ada being? Kenapa ada being? Itu. Sebab tu sekarang ni, kejap lagi kita akan masuk dekat sini. Benda-benda ni semua, bila kita nak ubah, when we want to change from the active to passive, we have to follow the formula. Dia akan formula dia. Tahu itu tak mahir kan? Sebab tu, sebagi dia punya ramuan dia hari ni, formula dia hari ni, macam mana nak guna, nak bancuh, nak jadikan tenses itu. Okay? Now, yang menentukan ayat itu ayat aktif atau ayat pasif ialah subjek dia. Okay? Subjek dia. Bila subjek itu pasif, ayat itu pasif, dan bentuk kata kerja dia untuk membentuk tenses itu berbeza dari atas. Sedangkan ini, my Sarah takes dengan newspaper is taken adalah tenses yang sama. Tapi satu aktif, satu pasif. Dia tak ada beza. Dari segi tenses tu sama. Simple present tense. Cuma simple present tense aktif, simple present tense pasif. Itu sahaja. Okay. Now, jom kita cerita balik pasal subjek yang aktif, subjek yang pasif. Baik, sebelum tu, are you following me? Am I going too fast? Are you following me? Okay, good. Alright. Dah test belum? Kejap, saya akan baca you all punya soalan tu sekejap lagi ya. Now, jom kita tengok beza. Macam mana nak menentukan the subject is active or passive. Macam kita kalau benda tu tak hidup, if it is a non-living thing, yeah. If it is a non-living thing, that is 100% confirmed that it is passive. For example, the handphone here. Passive, tak boleh buat apa. And let's say the marker pen here. The marker pen here. Kan? Mana? Man. Oh, sorry. Thank you so much. Siapa tadi? Kejap nak tengok. Damn, pandainya. Tia. So, isn't man a plural? Why use is? Thank you, Tia. Saya tak perasan. Typo sikit. Thank you very much. Tolong betulkan kat sini. Salah betulkan. Selama ni saya tulis email salah lah kan? Kenapa? Okey, kejap lagi. Kejap. Bagi saya betulkan ni sekejap. Thank you, Tia. Hari ni breakfast apa, Tia? Pandai sangat. Ya Allah, makan apa? Ni mesti banyak makan kismis ni. Tak minum kok kan? Orang lain minum kok. Tak elok. Kan? Okey, done. Alright. Thank you. Okay. Kat mana tadi? Alright. Now, sambung. Kalau benda tu benda bukan hidup, non-living things, confirm passive. Okay? For example, Tasha tanya kenapa A? Kenapa A? Sebab man ni plural. Helping my father. Okay? Kejap lagi kita sambung itu. Saya nak dalam proses nak cerita ni. For example, you all duduk dekat rumah tu kan, depan tu mungkin ada pen. Let's say you want the pen to be in the kitchen. Boleh pen tu terbang sendiri? Cannot. Okay? Cannot. So that is confirm passive. Non-living thing, confirm passive. The problem is with us, human. Human ni sometimes can be active, sometimes can be passive. The simple rule is this. If you do the thing yourself, you are active. But if someone does the thing for you, then you are passive. Sebagai contoh lah. Okay, sebagai contoh. Masa sihat. Masa sihat, kamu nak pergi mall, nak pergi shopping, pergi mall. Pergi dengan mak. Okay?
pergi dengan mak. Mak drive, kamu duduk sebelah. Kamu duduk sebelah. Jadi, siapa yang aktif? Mak aktif. Kamu pasif. Okay? You are passive. Jadi, kalau ayat dalam BM, saya dihantar. Saya dihantar oleh mak saya ke mall. Okay? Mak pula, saya memandu ke mall. Dia aktif, kamu pasif. Similarly, bila kamu pergi sekolah pagi, you just lepak kat sebelah. You are passive. Itu masa sihat. Masa tak sihat, let's say you are having very bad fever. Okay? Boleh kamu pergi klinik sendiri tak? No, you tak pergi klinik sendiri. Your dad hantar you. So you are passive. And those people involved in accident, kan? People involved in accident. Katakan telinga patah, kaki putus. Okay? Jadi macam mana dia nak pergi hospital sendiri? Walaupun dia human, tapi dia passive. The accident victim was taken to the hospital. Itu simple past tense, passive. Okay? So far, faham tak? Ayat aktif, ayat passive. Siapa yang tak faham lagi? Cuba tanya sikit, saya akan terangkan lebih lanjut. So far so good semua? Okay, good. Kejap. Okay. Bila nak guna? Apa bila nak guna? Bereh. Okay, alhamdulillah. Kejap. Git. Okay. Orang tulis good, cakap git. Okay. Kejap, apa lagi soalan ni? This and that tu. Tenses ke? No, this and that bukan tenses, cik. Bukan, ya. Yang tu bukan tenses. Kejap. Lagi, apa lagi? Email 80 ke? Kejap itu semua saya cakap kemudian, ya. Alright, okay. So, nak masukkan, okay. Sekarang ni, jom kita tengok benda ni. Okay. Kita ambil yang susah-susah sikit. For example, we take present continuous tense. Kita ambil present continuous tense. I would like you to look at the present tense punya ni. Macam mana nak bentuk present continuous tense? You look at under name of tenses. Tengok dekat name of tenses. Jom kita tengok dekat sini, ya. Mana nak dapat note tu? Download dekat apps. Guys, yang sebagi tu formula. Okay? Formula dia M is R campur dengan present participle, jadilah present continuous tense. Betul tak? Sama tak yang saya tulis ni dengan formula in your notes? Is it the same? Sama. Very good. So ini you tengok ni under name of tenses. Before I go any further, anybody there yang confused pasal ni? What is present participle? Siapa? Ada tak? Oh, okay, tak apa, kita ghostan sikit, ya. Now, auxiliary verb tu apa? Okay. Ada soalan. Saya akan soalan ni penting, ya. Saya nak cerita sikit. I would like you to look at notes page 4. Tengok notes page 4. Dalam page 4 tu ada verbs, right? Dalam page 4 tu ada verbs. Jomlah, saya tunjuk dekat sini, senang. Kita kena buat basic banyak benda ni. Cukup ke masa kita?
Sekejap We have to dari soalan-soalan from your questions, I'm a bit worried because your basic is very weak. Your basic is very weak. So macam mana saya nak pergi lagi laju? Okey, cuba kita tengok dekat sini. Soalan tadi adalah apa itu auxiliary verb ni semua? Cuba tengok dekat sini ya. Ni am, is, are, do, does, has, have, be, been. Ini past tense ya. Was, were, did, had. Ini dari keluarga verb ni. Inilah dia, nama dia. Non-action verb, auxiliary verbs, helping verbs, verb to be. Namanya berlainan, guys. Tengoklah dia kitab mana, kamu rujuk kitab mana, mazhab mana kan. But actually it's the same thing. Actually, they are the same thing. It's just the names are different. Mungkin yang ni dia pakai kitab lain, mazhab lain, tapi bendanya sama. If you refer to grammar books, macam-macam grammar books ada in the market and they use different terms. Terma-terma nama yang berbeza, but actually it's the same thing. Okay? Can. You can share the notes with a friend, no problem. Yang paling senang guys, nak faham, tak payah verb to be apa, nak pecah kepala verb semua ni kan. Auxiliary verb ni apa, kata kerja tambahan. Helping verb ni apa kita tahu kan? Ni, ingat yang ni. Non-action verbs. Non-action verb. Kata kerja yang tak ada perbuatan. Okay? Yang ni action verb. Macam walk. I can show you walk. Okay? I walk in this small studio. I'm trying to show you, even though you cannot see my feet, but I'm working out. I can show you, right? Tapi is. Macam mana nak tunjuk is? Beza dia. Okay. Itu dia yang soalan you all tanya tadi. Next. Kita tengok yang tadi, kalau dekat sini ya, nak membentuk to form present continuous tense ni, kita akan guna present participle. Masalah besar dekat sini guys is, you all ingat, ini adalah tenses. Ini adalah tense. Which is no. It is not a tense. Walaupun kamu confused dekat present. Bila dengar present saja, tense. Present saja, tense. No, bukan. Dia tak ada. Tak wujud dalam dunia ni. Kau buka lah kitab grammar mana pun. Pergilah rujuk kitab grammar mana pun. Panggillah cikgu English yang turun dari 7 petala langit pun. Dia kata, no, present participle tense tak ada. Okay. Apa itu present participle? Present participle ni, dia adalah salah satu daripada cabang, dia adalah salah satu jenis kata kerja present participle. Bentuk dia semua ada ing ya. Okay. Bentuk dia semua ada ing. Okay. Lepas tu kejap lagi kita akan, bila kita buat passive, when we change I'm dengan mi. Okay, kejap lagi saya akan ni I'm dengan mi. I will answer your question shortly. Kejap bagi saya cakap benda ni dulu. Okay, and then we have past participle. Past participle pun bukan tenses sayang, bukan tenses. Dia adalah a group of word under verb yang kalau yang regular ni bentuk ni sama macam past tense. Nampak? Sama. Tapi ini adalah past tense, tapi inilah past participle. Bentuk je sama tapi fungsi dia tak sama ya. Okey.
tense tu apa? Aduh. Sekejap. Lepas tu, kalau yang irregular pula, bentuk dia tak sama dengan ni. Okay. Ini gave, ini given. Okay. This one you have to understand first. Yang ni kamu kena faham dulu, barulah kita seterusnya belajar tenses. Ini sudah cakap present participle dan past participle tenses ke? Present participle dengan past participle tenses ke? No. They are just a group of words under verb. Mai, saya cerita sikit secara ringkas. Verb ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 guys. Okay. Ini ada non-action verb, action verb, present participle, past participle, modal verb, phrasal verb. Okay. Kalau nak tahu lebih lanjut, kenalah ikut my lesson kan. Okay. Sekarang ni saya akan tengok soalan. Sekejap tengok soalan dulu. Sir tak faham kenapa ada been being tu. Okay, tak apa. Phrasal verb tu apa sir? Hari ni saya tak nak cerita phrasal verb. Sekejap. Sir tak faham been being. Okay. Written by or written by. Written by. Seperti hari. Amalin belajar kelas ke tak? Okay. Tak apa. Nanti akan bagi tahu ya. Okay. Alright. Saya akan jawab beberapa soalan dulu. Najwa tanya. Bagi saya jawab soalan Najwa dulu. Kemudian kita akan balik ke sini ya. Question from Najwa. What is the difference between I'm dengan am I? Okay. Alright. Now, I ni is contraction. Contraction tu maksud dia kita pendekkan. Yang panjang dia ialah I am. Alright. Am I ini selalu bila kita tanya soalan. Normally we use in question. For example, am I good? Am I healthy? Who am I? Itu selalunya soalan. Itulah beza dia. Okay? Jom kita balik ke sini. Sambung balik. Now, ini formula dia dekat sini present participle. Now, can somebody give me contoh ayat present continuous tense? Tak apa. Saya bagi sendiri. Contoh dia Amalin is going to school. Amalin is going to, is plus present participle is going to school. Okay. Now, this sentence, boleh tak? Can we passive the sentence? Boleh tak? Kalau kita nak passivkan, if you refer to the formula, kalau you refer, bagi formula passive form untuk apa ni kejap. Untuk apa ni present continuous tense passive. Macam mana formula dia? Kita ada am, is, are plus being plus apa? Present. Mana ada present participle? Past participle. Jadilah present continuous tense tapi passive. Okey. Tadi yang sebagai itu aktif kan? Now sekarang ni passive. Boleh tak? Can or not? Boleh ke kita ambil the school? School ni singular. So kita guna is. Lepas tu ada being.
being. Past participle of go. Apa? Gone. By Amalin. Can or cannot? The school is being gone by Amalin. Memang tak boleh, guys. So, apa yang saya nak cerita dekat sini ialah memang tenses tu ada active and passive, but not all sentences boleh di tengok. Tak sedap. Kamu ni buat macam tom yam tak sedap. Itulah belajar. Semuanya ikut sedap tak sedap. Dia ada logik lah kan. Memang tak kena pun. Jom kita cuba satu lagi. Kita cuba ayat aktif satu lagi. Nurul. Saya ambil nama Nurul lah. Nampak nama Nurul tadi? Okay. Nurul is writing an essay. Nurul sedang menulis essay. Now, can we passive this sentence? Boleh tak? Macam mana tu Nisa? Cuba cerita. Jom kita cuba buat ya. Kita ambil an essay. An essay ni singular kan? Singular. Ambil lah is ni. Is tu tambah being. Past participle of writing apa? The past participle of writing. Written. Exactly. Is being written by Nurul. Nampak? An essay is being written by Nurul. Jadi, bila kita pandai guna ayat aktif dan ayat pasif, ayat kita jadi pelbagai. We can use variety of sentences. Itu menunjukkan kematangan menulis. Ada maturity in writing. Kan? Auxiliary and helping sama je. Okay? Now, kita buat satu lagi pula. Uish, cepatnya masa. Aduh. Bila dengan serial, kenapa masa cepat sangat? Damn. Jom kita tengok kejap. Nak tengok soalan dulu. Tadi saya janjikan nak jawab kan. Yang amalin tu, kenapa tak sesuai sebab memang tak logik. Contohnya sekolah itu dipergi oleh amalin. Kalau kita BM pun, sekolah itu sedang dipergi oleh amalin. Doesn't make sense at all. Okay. Sekejap. Written double T ke sir? Yes, written double T. Boleh guna. Yeah, of course. Boleh guna dalam essay. Sekejap lagi apa? So, macam nak bezakan advice dengan advice. Okay. Auxiliary verb and helping verb tu apa? Benda sama, Nur dan Jua. Benda yang sama, sayang. Kejap. Auxiliary and helping verb. Okay, tu sudah jawab ya. Apa lagi? Okay. Alright. Now, advice boleh tengok kat okay. Now, jadi memang sebenarnya hari ni saya nak cerita banyak penggunaan tenses. Tapi bila saya dah mula lesson tadi, saya perasan ramai yang lemah asas guna tenses ni. Okay. Jadi dengan notes yang sebagi tu, I hope you will share with your teacher, your tutor ke, minta dia orang explain dengan jelas. Okay. Minta dia orang explain dengan jelas dulu supaya asas tu the foundation of tenses is strong, then only you can go to the next level. So with my student, that is what I have done. I make sure they know what is active, passive, what is present participle, past participle, and make them understand that we cannot change the formula and when to use these tenses. Then only your language, when you write, you get better marks for language. But tenses ni sebenarnya senang je guys.
dia macam main masak-masak. Macam main masak-masak. Kita ambil ni, campur ni jadi tu. Ambil ni, campur ni jadi tu. Dia cuma kita guna present participle, kita guna past participle. Ada yang macam tambah being sikit, itu je. You just stick to the formula and you are safe. Lepas tu belajar dekat essay mana nak guna benda ni. Okay. But of course I cannot share and tell you everything within this limited time, guys. Sebab masa tu sangat singkat. Mungkin boleh tanya kawan-kawan yang dalam my class kan. Dia orang dah pandai kan. Jadi formula tu boleh simpan. Nak share dengan kawan pun boleh. If you need to ask any question, you can always text me ke, boleh DM me, tanya dekat group ke, boleh. Anak-anak saya yang dekat group tu, they always ask all sort of question and I will try to answer all of them. Okay? Alright. So, any question before I go? Oh, petang ni jumpa lagi. Of course. Petang ni jumpa. Petang ni my class. Kita akan buat speaking. Ya, speaking exercise. Get ready. Kejap lagi. I will give you homework what to do for this evening. Yes. Safe. Oh, Jasper dah. Okay, you are safe. Hihihihi. Yang lain, hari ni, group Form 5, group A ya. Sekejap lagi. Any other question, guys? Kalau saya tak sempat, let's say if I don't have the opportunity, I don't have the chance to explain here, you can always ask question dekat Telegram group tu ya. Saya akan cuba sedaya upaya dan explain semudah yang mungkin. Okay? And if you join that Telegram group, ada posting macam contoh essay dan sebagainya ada dalam tu. Okay? Tak apa, walaupun you all tak belajar dengan saya, just ambil material dari situ dan belajar. One day maybe who knows, you change your mind and you want to be in my class, no problem. Alright? Sebab kalau masa macam ni memanglah tak sempat. Okay. Next week exam ya. Okay, siapa yang exam next week, saya doakan semua akan dapat jawab dengan baik. Dan yang akan masuk sekolah next week, saya mengucapkan selamat bangun awal, selamat enjoy makanan kantin dan sebagainya ya. Okay. Alright, that's all the time I have with you today. Thank you very much for being with me. Bye guys. Love you all. Okay, so I have to go now, yeah? Bye. Bye. Bye guys. Bye. Bye everyone. Okay, see you around. Bye.